Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa hadana ila tariqis salam wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengumpulkan kita dalam majlis ini yang insya-Allah di mana akan dinaungi malaikat yang insya-Allah akan mempunyai keberkatan dalamnya. Seterusnya, saya berterima kasih kepada pihak penganjur iaitu pihak PMMM Media yang telah menganjurkan satu wacana yang bagi saya menarik lah, iaitu wacana PMMM Siri 1 dengan tajuk Forum Pembentangan Manifesto Calon Presiden Sesi 2014-2015. Dan saya berbesar hati untuk menjemput dan mempersilakan dua orang ahli panel kita, iaitu dua orang calon presiden kita yang telah melalui sesi penamaan calon dan telah berjaya mendapat dua undian yang tertinggi di dalam penamaan calon tersebut. Mereka adalah Ustaz Aizat Shimir bin Razani dan juga Ustaz Muhammad Farouk Nu'man bin Zamri. Okey, so matlamat kita pada hari ini adalah bukanlah untuk tengok siapa lebih bagus, bukanlah untuk tengok siapa yang paling hebat petah berbicara, siapa yang paling layak untuk jawatan itu, tapi sebenarnya untuk kita tengok supaya kita ada clear thought siapa yang kita nak pilih sebagai presiden bagi sesi pemerintahan kali 2014 dan 2015. Okey, sebelum saya start kepada soalan-soalan yang akan diajukan, suka saya untuk memperkenalkan calon-calon presiden kita. Bab kata orang, kalau kita tak kenal, macam mana kita nak undi kan? So pertama sekali saya akan terus kepada Ustaz Aizat Shimir. Nama beliau adalah Ustaz Aizat Shimir bin Razani. Belajar di Universiti Muhammad Khamis, Rabat. Dan beliau mengambil pengkhususan Dirasat Islamiyah pada tahun kedua. Dan beliau mempunyai pengalaman dalam jawatan PMMM ini, Persatuan Mahasiswa kita, sebagai Timbalan Setiausaha Kehormat yang pertama. Okey, pada tahun sesi 2013-2014. Calon presiden kita yang kedua adalah Ustaz Muhammad Farouk Nu'man Zamri daripada Universiti Muhammad Khamis juga, pengkhususan Dirasat Islamiyah juga, tahun kedua, dan menyandang jawatan pada sesi perkhidmatan yang lepas dan masih lagi menyandang jawatan dan masih lagi aktif bergiat dalam jawatan Esko Rohani. Dan mereka berdua ini, lebih menariknya saya tengok dalam kali ini adalah mereka ini datang daripada negeri yang sama, Selangor, dan mereka ini duduk di bilik yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya memang gembira lah bila saya tengok adik-adik kita hebat. Masya Allah, gembira saya tengok ada calon-calon presiden yang datang daripada rumah Bida'ah Mufidai, iaitu tempat yang saya duduk sendiri. Okey, tanpa saya lengahkan masa, saya teruskan kepada soalan yang telah diberikan kepada saya. Iaitu saya akan teruskan. Siapa nak jawab dulu ni sebenarnya? Saya buka soalan lah. Siapa yang nak jawab dulu? Itu soalan pertamanya. Tadi banyak dari sana je. Sana dulu lah. Kalau tadi daripada sana dulu, kita tanya yang sini pula lah. Kan? So, soalan pertama saya, soalan yang mudah. Iaitu sebenarnya bila kita tengok ada bermacam-macam perasaan bila orang dicalonkan jadi presiden. Gembira, sedih, menangis, tergolek-golek. Dan apa yang saya ingin tahu dan kita semua ingin tahu, apakah sebenarnya perasaan Ustaz Farouk Nu'man apabila mengetahui bahawa anda dicalonkan sebagai presiden PMMM bagi sesi 2014-2015. So, soalan saya yang pertama saya ajukan kepada Ustaz Farouk Nu'man Zamri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya terima kasih kepada moderator majlis Ustaz Zainuddin. Junior yang hebat datang pada didikan sini yang hebat. Macam itulah konsep dia. Seterusnya terima kasih juga kepada pihak penganjur PMM Media yang saya kira ini julung kalinya diadakan pembentangan manifesto untuk PRU PMMM ni. Dan bagi saya bukanlah saya nak sangat pun duduk sini, tapi
atas dasar untuk mungkin cetusan benda ni. Saya nampak benda ni fenomena yang bagus lah. Ada wacana seperti ni dan mudah-mudahan ia menjadi, saya terima atas, mudah-mudahan lepas ni ada, ini menjadi pencetus lah, lepas ni bergerak lagi terus untuk kita kongsi apa yang termampu. Dan yang dihormati barisan ALP yang ada kat sini, yang dengar ALP, dan yang disayangi semua kawan-kawan, sahabat-sahabat perjuangan dalam PMM. Pertamanya, bila nak menjawab soalan perasaan bila dicalonkan menjadi presiden, menjadi calon presiden PMM, sejujurnya kalau untuk saya, perasaan terkejut tu taklah terkejut sangat. Sebab mungkin sebelum ni pun dah dicalonkan untuk presiden tu. So macam mungkin tak berapa nak terkejut lah. Itu sedih tu tak sedih, gembira pun tak gembira. Cuma mungkin perasaan yang datang kat saya bila dicalonkan jadi calon presiden ni, perasaan malu tu sebenarnya datang. Malu kat diri sendiri lah. Malu kat diri ni sebenarnya. Apa yang mungkin lepas, mungkin siapa yang perasan je lah kot, lepas pencalonan itu mungkin saya agak senyap sikit. Sebab saya sebenarnya bila dicalonkan menjadi presiden ni sebenarnya mungkin, taklah mutlak, tapi saya kata mungkin orang memberi kepercayaan kepada kita. Maksudnya orang ada satu tanggapan baik kepada kita. Tapi diri sendiri, saya punya diri saya je yang tahu macam mana diri saya. So rasa malu lah dengan diri sendiri yang banyaknya dosa sebelum ni kan. Tapi orang still bagi kepercayaan. Suka saya pinjam kata-kata seorang tabi'in, Muhammad bin Wasi'. Dia kata kalau dia ni antara waktu tu tokoh yang dihormati, dipuja waktu zaman dia. So ramai orang suka kat dia. Tapi kata-kata ni cukup masyhur dan saya rasa cukup terkesan. Maksudnya dia kata, kalaulah dosa ini boleh membawa bau, nescaya tak ada orang pun yang nak berdamping aku. Maksudnya saya sendiri, kalaulah orang tahu dosa-dosa saya ni apa semua, tak ada siapa pun yang nak pilih, nak jadi presiden dengan apa. Cuma itulah, perasaan malu-malu dengan diri sendiri lah. Cumanya harapan saya dan harapan dan pesanan lah, bila dia jadi calon presiden ni, dia undi saya. Maksudnya harapan saya, kalaulah ahli PMM ni undi saya atas dasar berhubungan adik abang ke, berhubungan kawan rumah, kawan serumah. Sebab kawan serumah undi, sebab suka kat saya undi, sebab adik, sebab saya ni abang kepada siapa-siapa dia undi untuk apa-apa kursi contoh. Saya harap kalaulah atas dasar tu je, tapi bukanlah dasar saya ni tahu saya ni layak, saya harap janganlah pangkal saya waktu jadi presiden nanti. Maksudnya kalau atas dasar tu, lagilah pula kalau atas dasar nak kenakan saya, oh dia ni dah lama dah aku nak kenakan dia, biar dia jadi presiden, susah, banyak kerja dia kena buat, biar belajar dia merosot sikit. Lagi lah, saya minta sangat janganlah undi. Tapi kalaulah atas dasar rasa saya ni memang layak, atas dasar meyakini saya boleh bawa ni, so saya pun tak ada masalah untuk kalaulah saya dicalonkan untuk menjadi presiden kelak. Mudah-mudahan Allah membantu saya dalam menjalankan amanah ini yang berat, yang memang pesanan Nabi pun dekat yang Abu Zar bila dia minta tu, dia kata innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Maksudnya benda ni berat sangat, dan dia ni satu penyesalan dan kerugian lah waktu akhirat nanti kalaulah tak dapat jalankan betul-betul. Dan tadi kalau untuk kena-mengena, maksudnya takut nanti kita kesal. Saya pun tak dapat amanah, yang orang undi pun undi sebab apa. So kita sama-sama lah, dan mudah-mudahan Allah tolong lah kita sama-sama, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Farouk Nokman. Saya tengok, saya nak nangis bila saya dengar. Saya rasa tersentuh hati saya. Saya rasa macam diri saya ditarbiah oleh esko rohani yang memang saya rasa ditarbiah tiap-tiap hari. Saya rasa Masya Allah, inilah calon presiden yang sebenarnya kita nak. Tapi kita tak tahu lagi macam mana sebenarnya kriteria yang
kita tengok pada Ustaz Aizat Shimir pula. Maka saya ajukan soalan yang sama kepada Ustaz Aizat Shimir. Apakah perasaan Ustaz Aizat Shimir apabila mendengar dan mendapat tahu bahawa anda dicalonkan untuk menjadi Presiden PMMM bagi sesi ini? Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya terima kasih pada tuan moderator Ustaz Syed Muhammad Zainuddin. Seterusnya pihak penganjur yang diraikan sahabat seperjuangan saya Ustaz Muhammad Farouk Nu'man bin Zamri, Presiden PMMM, Ustaz Firdaus, Ahli Jawatan Kuasa AMTLP, Ahli PMMM dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya macam biasalah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi lagi peluang untuk kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ini sebagai seorang khalifah yang diutuskan ke atas muka bumi ini. Lebih-lebih lagi kita dalam keadaan yang berpegang dengan agama Islam, serta insya-Allah moga-moga kita tergolong dalam golongan yang dikatakan beriman dan bertakwa. Untuk memulakan, untuk menjawab soalan yang ditanyakan oleh tuan moderator, saya suka untuk memulakan dengan sepotong ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 58. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahu alazim. Mengenai perasaan, bila ditanya oleh tuan moderator mengenai perasaan, kalau Ustaz Farouk dia tak berapa nak terkejut. Sebab dia dah pun disalurkan sebelum ni. Tapi mungkin rezeki dia bukan yang sebelum ni, mungkin rezeki dia sekarang. Tapi bagi saya cukup-cukup terkejut. Dan bukan terkejut klise lah, betul-betul terkejut lah. Sebab walaupun saya meredakan diri sekiranya diberi lagi peluang oleh Allah SWT untuk menabur bakti dalam Persatuan Mahasiswa, saya anggap mungkin rezeki saya adalah dari tempat yang saya duduk sekarang ni, KSUK 1, iaitu Jabatan Kesetiausahaan. Tapi apabila diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya PMMM, SPR, bila tengok nama Ustaz Farouk atas tu, gembira lah sebagai kawan. Alhamdulillah kawan aku tersalun. Tapi bila tengok nombor kedua tu, macam tersentak lah juga kan. Nama aku ni, macam tu kan. Sama lah, gambar pula ada tepi tu kan. Macam tersentak juga lah, macam nama aku ni. Jadi bila situ ada perasaan terkejut dan ada perasaan macam awkward juga lah. Macam tak tahu nak rasa apa. Macam tu. Sebab walaupun dalam PMMM bila kita bertanding, kita tak timbulkan ataupun kita tak didik ahli-ahli kita untuk bertanding dengan perasaan nak menjatuhkan parti lawan ke atau menjatuhkan individu lawan ke. Tapi walaupun kita bersaing secara sihat, bila bersekedudukan dengan Ustaz Farouk, saya rasa jadi macam against Ustaz Farouk macam tu lah. Jadi walau bagaimanapun, ini adalah satu pilihan ahli yang saya tak patut untuk mengecewakan mereka sekiranya mereka memilih saya dengan hasrat untuk betul-betul membantu persatuan ke arah yang baik. Maka saya akan cuba dengan sedaya upaya lah. Dan berhadapan dengan Ustaz Farouk yang bukan calon-calon orang, makruf di dalam persatuan sendiri secara khususnya dan juga makruf di luar persatuan, kan. Jadi bukan satu benda yang mudah, dan insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk membawa persatuan ke arah yang lebih baik daripada sekarang. Walau bagaimanapun hakikatnya, saya percaya saya dan Ustaz Farouk membawa misi yang sama, iaitu untuk membawa persatuan ke arah yang lebih baik. Dan kita akan cuba sedaya upaya, tak kisah siapa yang terpilih, sama ada saya ataupun Ustaz Farouk. Yang penting, pilihlah dengan, macam Ustaz Farouk kata, pilihlah dengan baik, pilihlah dengan sebab yang betul, pilihlah dengan hati yang redha. Kerana yang anda akan pilih ni bukan jawatan biasa-biasa, tapi ketua yang akan dipersoalkan. Walaupun persatuan kecil macam ni, tapi dipersoalkan di akhirat nanti.
dijalankan dengan baik tak jawatan yang telah diberikan. Dan juga saya berpegang prinsip bahawasanya apabila kita mentadbir sesuatu persatuan ataupun apa-apa institusi, bila ada masalah kita akan cari masalah bawah. Apa, tak ada, ahli tak buat ke, orang ni tak buat ke. Tapi sebenarnya masalah berpunca daripada pihak pentadbir sendiri. Adakah hubungan dia bersama Allah SWT itu dijaga dengan baik? Kerana sekiranya hubungan tidak dijaga dengan baik, maka kan Allah akan bagi satu pentadbiran yang baik untuk pihak pentadbir itu sendiri. Sadat dasadu Allah. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Aizat Syimeh. Saya tengok dua-dua introduction ni qanaah. Dia orang sentiasa bersifat bersederhana. Kawan ni bagi bola lambung, dia pun angkat bola lambung. Kawan ni tak nak pukul. Kawan ni elak sikit-sikit. So sifat kawan baik mereka ini kita tengok memang masuk dalam. Okey. Itu soalan introduction. So saya akan terangkan secara ringkas macam mana forum ini akan berjalan. So kita ada dua soalan. So soalan pertama, setiap ahli panel akan dapat 7 minit. So saya minta boleh set jam lah. So saya pun tak nak cut orang bila bercakap. Dan soalan kedua yang akan diajukan oleh saya, soalan 1 dan soalan 2 diajukan oleh saya. Soalan pertama 7 minit setiap ahli panel, dan soalan kedua 10 minit setiap ahli panel. Dan selepas itu kita akan ada sesi soal jawab bersama penonton lah. Sama ada penonton di rumah ni ataupun penonton yang akan menulis di ruangan komen di live stream tu. Kalau nak tanya sekarang pun boleh tanya. Kita akan ada AJK yang akan tolong tuliskan soalan tu. Dan selepas sesi soal jawab selama 10 minit, kita akan ada penggulungan oleh ahli panel selama 1 minit setiap orang. Okey, saya teruskan kepada sesi kedua. Kita dah tengok tadi introduction, masing-masing dah memperkenalkan diri mereka, kita dah kenal mereka lebih dalam. So saya terus kepada soalan inti kita, iaitu apa yang kita tengok sekarang ni dekat dalam PMMM kita. Kita tengok kita hidup aman sentosa, alhamdulillah. Allah telah berikan kita nikmat kurnia dengan nikmat yang Allah berikan, dengan sesi pentadbiran yang setiap tahun saya tengok bertambah baik dan semakin hebat dari segi penyusunan program-program yang ke arah membantu pelajar-pelajar. So soalan yang saya cuba ajukan pada malam ini adalah, apakah masalah PMMM pada sesi yang lepas ini yang ahli-ahli panel semua lihat paling kritikal, yang kiranya yang ahli panel nampak tak mampu diubah oleh AMT yang lepas, dan apakah yang tidak boleh diubah, dan apakah cara yang bagus untuk diubah pada sesi yang anda akan masuki, akan datang. So saya ajukan soalan ini kepada Ustaz Aizat dululah. Kita rotate pula. So soalannya, apakah masalah PMMM yang ahli-ahli panel lihat yang paling kritikal, yang memerlukan kepada perubahan pada sesi akan datang? Sekian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator untuk soalan yang kedua mengenai permasalahan yang berlaku di dalam PMMM sendiri. Secara asasnya, mana-mana manusia pasti menghadapi masalah lah. Hatta Nabi Muhammad SAW sendiri pun berhadapan dengan masalah ketika menyebarkan dakwah Islamiah. Tapi dengan masalah-masalah itu tidak menjadikan beliau putus asa, baginda putus asa, malah menjadikan itu sebagai satu motivasi untuk mematangkan diri sendiri, diri Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks persatuan, kalau ditanya masalah paling kritikal, kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah SWT dalam persatuan PMMM, tidak mempunyai masalah kritikal sehingga mengganggu gugat ketenteraman ahli PMMM. Alhamdulillah, itu yang pertama. Tak ada kata ada rusuhan ke apa, alhamdulillah tak ada. Tapi sebagai manusia biasa, kita tidak dapat nafikan beberapa masalah yang berlaku di dalam Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi, dan sekiranya ia tidak dibendung, kemungkinan kadar konsistensi pergerakan persatuan kita akan terjejas pada masa akan datang. Jadi di sini saya menggariskan ada 5 permasalahan yang saya akan khabarkan.
secara ringkas, empat permasalahan pertama dia berkaitan di antara satu sama lain, dan permasalahan terakhir itu dia mustaqil, dia terasing, tapi dia juga adalah satu permasalahan yang perlu diselesaikan. Yang pertama, saya mulakan dengan permasalahan peranan pihak berkuasa. Apabila saya cakap peranan pihak berkuasa, ia merujuk kepada semua pihak berkuasa, sama ada bermula pada yang tertinggi, iaitu penasihat, sehinggalah sekecil-kecil AJK, sama ada AJK di dalam sebuah program ataupun ahli PMM itu sendiri. Kerana apa? Kerana setiap ahli adalah berkuasa terhadap diri mereka. Dan apabila saya kata masalah dengan peranan pihak berkuasa, saya tak maksudkan semua pihak berkuasa ni tak buat kerja. Tetapi mungkin ihtimal yang kita boleh katakan disebabkan keadaan untuk makluman Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghrib, Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghrib ini taklah sebesar persatuan-persatuan lain, hanya mempunyai ahli sebanyak 88 orang untuk masa ini. Jadi disebabkan ahli yang sikit, dia kadang-kadang mengecilkan skop pihak-pihak berkuasa. Tetapi ingin saya menekankan bahawasanya tidak, sepatutnya pihak berkuasa tidak patut merasakan begitu. Kerana sama ada peranan itu besar atau kecil, kita yang menentukan, bukan situasi. Disebabkan peranan pihak berkuasa dilihatkan tidak optimum, kita berpindah pada permasalahan kedua yang saya gariskan. Ia adalah disebabkan tiadanya SOP, tiadanya manual prosedur kerja, yang mana saya rasakan penting sebagai guideline kepada mana-mana pihak berkuasa, mana-mana AJK untuk membantu mereka dalam melakukan apa-apa kerja sekalipun. Dan masalah ini dihadapi oleh saya rasa setiap jabatan yang wujud di dalam Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi, kerana tidak mempunyai SOP yang baik, ataupun kalau dah ada tapi tidak dikembangkan dan diperbaikkan lagi, maka permasalahan sama akan berlaku. Buat postmortem 10 kali pun akan berlaku benda yang sama juga. Dan permasalahan ini perlulah oleh Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi sekiranya ingin menyelamatkan persatuan kita daripada lebih maksudnya tak adalah menyimpang jalan kan, cumanya untuk memperkemaskan lagi. Seterusnya, kenapa pentingnya dua permasalahan yang pertama tadi, dia membawa kepada permasalahan ketiga. Kerana dengan kekurangan mutu peranan pihak berkuasa dan juga SOP, mengakibatkan kualiti ataupun mutu program yang dihasilkan itu tidak mencapai impak yang maksimal kepada ahli persatuan. Dan itu adalah permasalahan saya yang ketiga. Kerana apa? Kerana kita tak ada SOP. Kerana apa? Kerana AJK kita tidak mampu untuk mengoptimalkan peranan mereka. Maka dengan itu, program-program yang dihasilkan selalunya akan tidak mencapai mutu ataupun tidak mencapai kehendak ahli Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghrib. Dan benda ini bahaya. Kerana apa? Kerana secara logiknya, bila persatuan tidak menjalankan program yang baik, macam mana ahli-ahli nak datang? Macam tu. Macam mana ahli-ahli nak melibatkan diri? Macam tu. Sebab tiadanya qanaah dalam melibatkan diri bersama dengan persatuan. Dan ini juga saya tak menyalahkan 100% terhadap pihak berkuasa, dan saya juga tidak menyalahkan 100% terhadap ahli. Kerana sebagai manusia biasa, secara fitrahnya kita akan rasa benda tu. Kita akan rasa kecewa, kita akan rasa tak suka, dan masakan pokok bergoyang kalau tak ada angin yang tiup kan. Imam Ghazali juga berkata, sifat marah, sifat terasa dan Ihya Ulumuddin bukanlah timbul dengan sendiri, tetapi disebabkan adanya al-istifzaz, provokasi daripada keadaan, daripada surrounding, daripada bi'ah kuasa. Jadi bila mana peranan pihak berkuasa tidak mainkan dengan baik, SOP tidak dijalankan dengan baik, tidak diperkukuhkan, maka mutu program juga tidak mencapai standard yang diharapkan daripada ahli Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghrib. Seterusnya beralih kepada poin saya yang keempat, iaitu mengenai kebajikan ahli PMMM. Dan apabila bercakap mengenai kebajikan, saya tertarik dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Yang saya nak highlight bukan sufaha tu. Waliyadzubillah, kita ni bukanlah sufaha tu kan, insya-Allah. Tapi peranan harta itu sangat penting untuk allati ja'alallahu lakum qiyamah, untuk mendirikan apa-apa dari segi peribadi dan juga
persatuan, dalam konteks persatuan. Dan dalam Syekh Dr. Ahmad Roysuni dalam artikelnya, beliau menulis, beliau menakalkan kalam orang lain pula, yang mengatakan al-mal qiwamul a'mal wal mal qawamul hayat. Harta itu qiwam, sebagai imad, sebagai tunjang kepada segala amalan. Harta itu juga memperbaikkan jalan kita untuk jalan kehidupan kita. Jadi saya nak katakan sebagai manusia kita memerlukan kepada al-mal itu juga. Kerana apa? Kerana dengan tiadanya mal, segala pergerakan kita akan terbantut. Juga dalam konteks persatuan, kita memerlukan mal untuk menggerakkan segala-galanya. Dan dalam konteks persatuan kita, kita sedar bahawasanya masalah kewangan ahli berlaku di semua wilayah. Kita ada 7 wilayah, 7 wilayah ada masalah begitu. Tetapi impak yang besar terkena kepada mereka, malangnya mereka yang berada jauh daripada lokasi program itu dijalankan. Dan macam saya kata, saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, kerana siapa yang boleh nak elakkan apabila kita bicara mengenai masalah rezeki masing-masing. Oleh itu merupakan antara salah satu sebab saya rasa pemasaran yang perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, saya kata pemasaran terakhir tetapi mustaqilah daripada 4 yang tadi itu adalah masalah kita kata persima. Persima merupakan satu gerak kerja yang dijalankan untuk menaik tarafkan sijil kita, yang mana kita tahu sijil kita sekarang ni general degree, tapi kita nak naikkan kepada honors kan. Okey. Saya tak kata Persima gagal 100% sebelum ni, kerana mereka telah menjalankan, mereka telah menyusun langkah dengan sebaik yang mungkin. Tetapi saya takut sekiranya ada ahli yang merasakan berputus asa dan merasakan tidak perlu lagi meneruskan Persima kerana masalah-masalah yang berlaku. Oleh itu saya kata, pada pendapat diri saya masih tidak berputus asa dan saya rasa Persima perlu diteruskan kerana ia merupakan masalah yang penting kepada ahli kita. Sekian itu saja. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Aizat. Kalau kita tengok tadi digariskan 4 benda yang ada rangkaiannya, dan satu benda mustaqilah tapi termasuk di dalam kemaslahatan ahli-ahli PMM juga. So kita tengok itu adalah masalah-masalah yang dikeluarkan oleh Ustaz Aizat. Matlamat soalan ini bukanlah untuk kita salahkan sesi pemerintahan lepas, tidak sama sekali. Kita takkan salahkan, sebabnya benda ini adalah sentiasa berlaku. Seperti mana kata Ustaz Aizat tadi, benda ini bukanlah satu masalah yang kita kena ban, kita kena pukul, tapi inilah masalah yang kita cuba untuk atasi dari semasa ke semasa, dan inilah motif wacana ini dijalankan. Okey, saya teruskan soalan yang sama kepada Ustaz Farouk, iaitu apakah masalah PMMM pada sesi yang lepas yang Ustaz Farouk nampak paling kritikal, yang memerlukan satu orang kata apa, perubahan pada sesi yang akan datang ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Director dan ada panel. Pertamanya ingin saya nyatakan, saya akan cakap satu poin je sebenarnya. Sebab sebenarnya lebih kurang je pun, masalah-masalahnya pun takkan nak ulang kan. So kita pendekkan masa. Satu poin je yang saya nak tambah daripada sahabat baik saya ni. Baik ni. Kawan gaduh, kawan main, semua. Saya fikir yang kurangnya lagi bukan masalah, kurang lah bagi saya. Kurang bagi saya dalam PMM kita ni, khususnya dalam alam maya yang sebab kita pun duduk jauh-jauh. Bagi saya untuk kurangnya bi'ah ilmiah saja. Walaupun bagi saya pada sesi lepas banyak juga perubahan untuk bi'ah ilmiah ni. Yang kalau kita tengok page, alhamdulillah Exco penerbitan mainkan peranannya dengan baik. Banyak artikel keluar, banyak foto-foto, maqalat-maqalat ulama. Banyak, maksudnya satu anjakan yang bagus. Dan Exco pendidikan pun mainkan peranan dia masing-masing, main peranan masing-masing. Tapi cuma mungkin saya kurang adanya diskusi ilmiah dalam PMM ni. Cumanya ada sekali terjadi, saya tak ingat ada siapa tanya,
Cuma dari situ, daripada soalan tu, saya nampak berlaku lah diskusi ilmiah kat situ. Soalan pasal istihalah kalau cakap saya. Ada Ustaz Aiman, kerapat lemah pun masuk, Izzah masuk. Maksudnya adanya berlakunya diskusi ilmiah itu. So bagi saya itulah yang kurang dalam PMM. Dan kalau boleh diwujudkanlah benda tu. Allahu a'lam. Sekat tu saja saya rasa untuk ini. Okey. So kita tengok poin yang mudah, iaitu tiadanya bi'ah ilmiah dalam PMM kita ini. Bukan tiada lah yang dikatakan Ustaz Farouk. Ustaz Farouk katakan kurang, saya yang kata tiada. Okey, saya ikut balik. Ustaz Farouk kata kurang, saya kata tiada. Okey, takut-takut nanti banyak provocation. Okey, so saya teruskan. Dan ini adalah masalah-masalah ini, seperti yang saya katakan tadi, kita semua akan cuba untuk mengubahnya sedikit demi sedikit dengan bantuan daripada dua calon presiden kita ini. Salah satu naik ataupun dua-dua pun boleh naik, disebabkan mereka ini naik di beberapa tempat, dan boleh jadi mereka boleh menang di semua tempat, dan boleh jadi mereka kalah di semua tempat. Tapi ini semua terletak pada tangan anda semua. So saya teruskan kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan seinti-intinya diskusi ini, iaitu manifesto. Tajuk pun program ini Wacana Manifesto. So kita akan tengok sejauh mana ahli panel kita ini membentangkan manifesto mereka untuk meyakinkan kita semua, pengundi-pengundi ini, bagaimanakah mereka ingin mengubah persatuan ini, menjadikan persatuan ini lebih baik. Adakah mereka hanya bagi tahu masalah tapi tak ada penyelesaian, ataupun mereka beritahu masalah, mereka beritahu penyelesaian, dan mereka memberikan harapan yang lebih baik kepada persatuan kita pada masa akan datang. So saya teruskan, apakah rancangan Ustaz, saya teruskan kepada Ustaz Farouk lah. Ustaz Farouk nampak macam bersedia, poin pun sikit dia tadi. Kan? So apakah rancangan dan manifesto Ustaz Farouk untuk menjadikan PMM kita ini lebih cemerlang pada tahun perkhidmatan akan datang? Saya berikan masa 10 minit untuk berikan manifesto dan yakinkan semua pengundi-pengundi anda di luar sana untuk mengundi anda pada kali ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada moderator. Pertamanya sebelum saya teruskan kononnya manifesto ni, saya rasa saya lebih untuk menyatakan hasrat. Kalaupun saya ada nanti, insya-Allah saya ketengahkan. Kalau pun tak ada, yang dengar pun boleh ketengahkan benda ni. Dan bagi saya, kalau pun naik, saya tetap tak nak kata ini manifesto lah. Manifesto nanti bila dah naik, dia pun orang kata janji dia capati lah apa semua kan. Saya tak nak janji, tak nak apa, semua hasrat lah. Hasrat saya, kalau lah hasrat untuk ketengahkan dalam PMM ni. Sebab kalau nak kata manifesto, dia kena ada parti. Maksudnya presiden bukannya ada kuasa veto, dia perlu ada syura dengan MT, LP. So macam saya ni veto kan. So hasrat saya yang pertamanya untuk PMM ni, tadi masalah pun saya kata pasal biar ilmiah tu. So hasrat saya kalau lah boleh pun, saya nak mewujudkan biar ilmiah. Antara hasrat saya, senang cerita, saya buat nak 3 je hasrat kalau boleh. Satu, membina biar ilmiah. Yang ketiga, kebajikan ahli lah, kebajikan ahli. Yang ketiga, berkaitan dengan lebih kepada pentadbiran untuk mengemaskinikan SOP yang ada dan dilaksanakan benda tu. So untuk SOP dan kebajikan ni saya tak nak sentuh banyak. Saya lebih nak ceritakan hasrat-hasrat saya yang ingin saya bawakan untuk mewujudkan biar ilmiah ni. Untuk biar ilmiah, pertamanya saya suka untuk kalau boleh lah, konsep seperti Letodek ilmi. Sebelum ni kita dah fokus untuk budak-budak baru. So saya merasakan benda macam ni ingin diteruskan. Tapi kalau boleh untuk semua ahli, maksudnya orang dah tahun 3 ke 2 ke 1 ke, cumanya nak ubah daripada penyampaian tu dalam bahasa Melayu kepada bahasa Arab. Sebab antara benda yang hasrat saya, macam sebelum ni saya ingat ada Ustaz Khairul Anwar datang. Dia datang sini, ada live stream waktu tu. Maulana Asri bagi dia tanya, ni PMM punya ke? Dia kata, oh ni kan, ni Ustaz dari Malaysia.
So dia kata, oh korang ada apa macam ni? Ada lah, tapi bentuk video kan. Tapi dia kata bahasa Melayu lah, bahasa Melayu kenapa tak buat bahasa Arab? So waktu tu, oh kenapa dulu aku tak buat bahasa Arab kan? So waktu tu macam, dia kata oh dulu waktu zaman Abang Fathi ada benda-benda macam tu. Maksudnya saya lebih nak kepada kita anjak kepada satu step lebih depan. Sebelum ni dalam bahasa Melayu kita anjak ke step bahasa Arab. Bagi saya bukanlah satu masalah pun. Sebab kalau saya dulu pun waktu dekat daurah Mukatabah tu tak ada tinggal bahasa Arab. Tapi sebab ada dorongan, maksudnya ada daripada ustaz. Kita bukan tak boleh sebenarnya, boleh sebenarnya. Macam Dato' Aimi sebelum ni semua kata tak boleh, tak boleh. Cuma bila disuruh-suruh boleh juga sebenarnya. So kita kalau boleh, saya nak PMM ni menjadi dorongan, mendorong ahli-ahli. Tak nak sebab macam sebelum ni ramai ahli PMM sebenarnya menyinar dekat sekolah dengan debat, dengan itu. Tapi bila masuk PMM, malak balik. Tak nak macam tu. Maksudnya dulu dah menyinar, masuk PMM ni kalau boleh lebih menyinar dalam bahasa Arab. Kalau dulu malak, masuk PMM, dekat PMM lah dia dapat menggilap pemata tu. Bukan masuk PMM sama je. Mudah-mudahan apa ni, dekat PMM tu dia dapat membina satu individu Muslim yang baik lah dalam PMM ni. Itu Dato' Ilmi. Seterusnya saya suka untuk hasrat saya sangat kalau boleh setahun dalam pentadbiran PMM tu adalah dikeluarkan satu sumbangan untuk rakyat Malaysia. Yang saya suka nak bawakan adalah kita terjemah buku-buku kecil. Sebelum ni ada hasrat, saya tahu sebelum ada hasrat, tapi Okey, minta maaf atas gangguan sebentar tadi. Internet bak kata orang Kelantan betak. Okey. Saya teruskan kepada Ustaz Farouk, sila sambung manifesto anda. Minta maaf atas gangguan sebentar tadi. Sambung tadi kayaknya yang bahasa Arab tu saya tahu lah. So untuk satu, maksudnya PMM ni dia ada kita sumbangan untuk ahli dan sumbangan untuk rakyat Malaysia. Maksudnya yang kita boleh sumbang. Maksudnya saya sebenarnya fokus kepada ahli. Yang saya ingin translate buku. Kalau saya kecil-kecil macam ni je. Dan tajuk biasa-biasa macam mana Ashru Wasaya Yaqwatil Haid wa Alajil Nisyan. Maksudnya buku tajuk simple-simple tapi nipis. Kalau boleh setahun tu habis lah. Maksudnya matlamat saya, maksudnya setiap contoh setiap wilayah ambil 10 muka surat. Nanti digabung, maksudnya dapatlah satu buku tu. Cuma yang saya nampak, maksudnya contoh satu rumah tu ada 10 orang, sehari satu muka surat je ubat. Maksudnya kalau satu muka surat tu ada 20 baris, seorang ambil 2 baris, kumpul. Maksudnya mula-mula perseorangan translate 2. Itu pergi dekat 10 orang tu translate untuk 20 baris tu. So dia akan kalau 10 muka surat 10 minggu dah dapat 10 muka surat. Maksudnya semua wilayah dapat 10 muka surat, dapat satu buku. Contoh macam ni 60 muka surat. So maksudnya mula-mula perseorangan itu grup itu adalah jenah tashih. Maksudnya dia akan check. Bagi saya, maksudnya saya suka sangat nak bawa benda ni dan dia lebih nak masuk dalam usrah. Maksudnya kita bawa untuk translate ni. Dan Quran sebenarnya saya suka sebab kalau dalam usrah tu yang baca Quran, kita ada halaqah baca Quran. Yang lebihnya untuk bacaan Quran, dia akan tegur, seorang akan tegur untuk kawan-kawan lain yang kalau dia ada lebih dalam bidang Quran. So dalam bidang bahasa Arab, dan yang translate bukan sekadar translate lah. Saya suka untuk i'rab, di-i'rabkan sekali. Sebab tu sehari satu muka surat je. Maksudnya sekali jumpa tu i'rab sekali, translate sekali. Saya suka buat benda ni seminggu sekali contoh. Sebab kalau boleh, biarlah PMM ni membawa satu kepada ahli. Sebab ahli ni banyak umum. Kita ada yang rajin, ada yang tak rajin. Kalau ahli tu payah betul nak baca Quran, at least seminggu sekali adalah dia baca Quran dengan benda tu. Kalau seorang ahli tu payah sangat nak baca buku Arab, at least seminggu sekali pun adalah dia baca buku Arab. Kalau ahli tu susah sangat nak i'rab bahasa Arab ni, at least seminggu sekali ada jugalah dia i'rab bahasa Arab. Maksudnya kita bukanlah, PMM ni bukanlah satu untuk kita sekolah. Maksudnya kita memberi bi'ah untuk hidupkan. Maksudnya yang lebih dekat sini tampung kawan-kawan dekat sini, yang lebih sini kat sini. Sebab kadang-kadang yang pandai tu dia nak pergi offer dekat kawan dia nak ngajar, dia macam
kata oh nanti dia ingat aku ni pandai sangat pula. Macam tu yang tak pandai tu nak pergi minta kat tu, oh kawan aku segan nak minta. Dia macam dia tak hidup benda tu. Maksudnya bila kita wajibkan benda tu sama sekali, so dia macam taklah. Maksudnya dia macam secara terus, maksudnya taklah, dia malu. Yang ni pun rasa besar diri sangat. Maksudnya kita dapat sama-sama tampung yang Quran dengan masyarakat itu. Dan sebenarnya kalau lah dah habis, saya sukalah untuk dipublishkan buku tu. Maksudnya kita pun banyak asatizah, kalau lah payah nak publish, kita suruhlah siapa semakkan lagi. Contoh kita ada Ustaz Rosli ke Dr. Zulkifli Al-Bakri, kita dia semak, so publish atas nama semakan dia, dan kita boleh mukadimah apa program kita sebagian. Ada sumbangan kita untuk orang luar semua. Itu untuk terjemahan buku. So seterusnya, saya tadi ada sebut pasal diskusi ini. Saya suka macam tadi kata ada yang dekat PMM tu perbincangan istihalah kan. Saya suka kalau dalam sebulan sekali pun jadi dalam PMM group tu adalah, contoh kita lantik, contoh yang boleh bilang fit, kita lantik Ustaz Aiman contoh, sebagai contoh Ustaz Aiman. So setiap minggu dia bagi satu soalan, setiap minggu, contoh setiap bulan dia bagi satu soalan. Itu adalah perbincangan sekian, oh yang ni jawab masuk buku ni, yang ni masuk buku ni. So dia ada, maksudnya orang yang tak apa nak pandai tu, dia tengok je lah. Macam saya dulu, istihalah tu tak tahu nak tahu. Maksudnya kita baca, maksudnya banyak maklumat kita dapat. Yang banyak maklumat dia boleh bagi. So hidup benda tu. Maksudnya contoh macam itu ada MH370 pasal orang hilang kan. Ada Tok Gaya Adi kata 4 tahun. Ada yang kata segan. Maksudnya soalan al-mafqud wa ara'ul ulama fihi. Maksudnya pasal mafqud, orang hilang. So boleh banyak masuk. So orang pun, kita pun ahli dapat, oh mafqud ni perbincangan dia sebagian. Maksudnya orang yang dilantik dia untuk Ustaz. So last tu dia boleh bagi khulasah, maksudnya macam ni bagi dia sebagian. So orang pun tak ada, maksudnya orang tahu maksudnya kalau benda tu mafqud ni apa, istihalah tu apa. Maksudnya dia tahu sikit, bukanlah PMM ni sebagai rujukan, tapi sebagai satu pencetus lah untuk terus mencari. Seterusnya saya lebih suka untuk mengadakan program. Saya tertarik, dan saya antara program yang saya rasa paling seronok waktu PMM ni adalah Betah yang dibuat oleh Ustaz Zai. Bila ada Syekh Fatah Al-Faraisi, saya rasa itu antara program yang saya paling, orang kata, bermanfaat lah. Sebab dengan style Syekh Fatah yang simple, sempoi maksudnya bahasa yang kita senang faham dan dia santai. So saya lebih nak, kalau PMM ni kita bawa Syekh Arab. Maksudnya bila Syekh Arab pun datang dekat PMM, dia tahu kita semua orang Melayu. Maksudnya bila dia tahu, maksudnya dia punya tahap tu dia akan dengan tahap kita lah. So semua, sebab ada, ya betul, ada ahli yang pandai, ada yang kurang, ada yang kurang. Maksudnya yang kurang tu dia dapat waktu ni betul-betul istifadah, betul-betul dia punya 100%. Maksudnya dia dapat zuk untuk terus belajar bahasa Arab ni. Dia satu benda yang bagus untuk kita jemput syekh-syekh ni. So saya kira tu lah kot, dah habis. Dah habis. So yang kebajikan tu macam biasa kita teruskan. Yang sebelum-sebelumnya ada yang bagi kurang, itu perlu kena banyak lagi. Dan kemaskinan SOP tu pun ada step-step dia. Allahu'alam. Okay. So apa yang saya boleh rumuskan daripada manifesto Ustaz Farouk tadi, apa yang saya faham tadi, dikatakan mula-mula sekali bukan manifesto, hasrat. Takut-takut dijadikan janji dicapati pula. Dan itu yang pertama. Yang keduanya adalah, yang saya tengok fikrah ammah dia adalah dia nak mewujudkan satu biah ilmiah dalam PMMM ni. Saya tengok bermacam-macam idea, satu demi satu, semuanya berkenaan dengan ilmu, penuh dengan ilmu. So saya tengok benda ni menarik lah. Tapi kita tak tengok lagi apa ceritanya oleh Ustaz Aizat. Adakah lebih menarik ataupun dapat mengalahkan hasrat atau manifesto Ustaz Farouk ni? Yang dikatakan, saya rasa dah cukup menarik dah ni, tapi saya rasa Ustaz Aizat lebih menarik. So saya persilakan Ustaz Aizat untuk membentangkan manifesto beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator untuk soalan yang seterusnya mengenai manifesto atau hasrat, kata Ustaz Farouk kan, hasrat. Sebenarnya
kalaulah dipilih menjadi presiden, inilah hasratnya. Kalau dipilih jawatan kuasa lain, ini juga hasratnya. Dan kalau dipilih untuk ahli pun, inilah hasrat saya. Maksudnya bukan hasrat bersifat pribadi lah. Maksudnya memang hasrat pribadi tadi kan. Maksudnya hasrat orang kata dalam mana-mana jawatan kuasa pun itu je hasratnya. Macam tu, tak mengikut kepentingan mana-mana kerusi lah. Yang pertamanya, manifesto saya menjawab kembali permasalahan yang saya katakan tadi. Pertama mengenai peranan pihak berkuasa. Okeylah. Untuk peranan pihak berkuasa, hasrat saya adalah untuk mengoptimumkan peranan setiap ahli jawatan kuasa dengan membahagikan tugas secara sama rata dan menghidupkan kembali jawatan-jawatan. Supaya kita tak nak dengar dah lepas ni lagi ada tak ada lagi lah sekarang ni, tapi kita tak nak dengar pada masa akan datang kata jawatan ni tak berguna, jawatan ni tak ada guna, jawatan ni tak ada guna. So bila kata tak guna, kita bagi guna. Kita bagi dia bekerja lah untuk dia rasakan dia itu berguna. Seterusnya, saya suka untuk menggalakkan mana-mana ahli jawatan kuasa untuk timbul rasa dia sendiri yang nak berlabuh bakti kepada persatuan. Maksudnya, saya percaya setiap manusia mempunyai kreativiti masing-masing yang tersendiri yang tidak perlu kita kekang. Kita perlu lepaskan untuk mereka lontarkan segala kreativiti dan pandangan mereka. Jadi saya menggalakkan sekiranya mana-mana ahli untuk mengeluarkan hasrat. Kerana dengan cantuman banyak-banyak pandangan itu, insya-Allah kita boleh menghasilkan satu matlamat yang kukuh lah untuk kita implementasikan dalam pentadbiran. Seterusnya, saya juga nak suka mengingatkan kepada mana-mana jawatan kuasa supaya bertugaslah ataupun jalankanlah kerja lillahi ta'ala dan bukan kerana terpaksa dan disuruh oleh mana-mana ahli jawatan, ahli majlis tertinggi sebagai misalnya. Maksudnya, kita ada kehendak sendiri untuk kita nak lahirkan rajul at-ta'annuq tu, yaqumu bi'amalin minal a'mal wa annahu ghairu mafruḍ alaih. Kita nak lahirkan dia orang. Sebab apa? Bila dia buat kerja dengan sebab dia sendiri nak, akan lahirlah rahah wa tama'ninah, yang dia rasa dia puas hati bila buat benda tu. Berjaya tak berjaya, dia puas hati dia buat tu. Sebab itulah yang dia mampu dan itulah usaha yang dia jalankan. Seterusnya mengenai dengan prosedur, masalah kedua, so saya jawab masalah prosedur. Macam saya kata, saya tak nafikan ahli pentadbiran yang lepas dah buat prosedur. Tapi saya rasa kita perlu untuk menambah baik prosedur itu. Dan kemungkinan ada prosedur-prosedur yang tidak boleh lagi dijalankan sekarang. Sebab kadang-kadang wakil dia berbeza. Cara pendaftaran dulu berbeza, cara pendaftaran sekarang berbeza. So kita kena perbaharui, kita kena update dan kita kena kaji. Kenapa masalah ni berlaku? Mungkin kita salah jalan. Kenapa ni berlaku? Mungkin ada salah jalan. So kita kaji, kita tanya betul-betul, kita tanya pada pihak yang mengetahui. So kita lahirkan, kita hasilkan satu prosedur baru yang insya-Allah boleh menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menarik minat ahli. Menarik minat ahli ataupun memperkukuhkan lagi program persatuan. Saya rasa Ustaz Farouk dah jawab banyak dah. Macam tu. Sedihnya, bukan sedih, maksudnya lakuinya samalah apa yang dikatakan untuk menghasilkan biah ilmiah dalam kesatuan kita. Cumanya saya nak tambah beberapa sedikit. Dari sudut peribadi kacamata diri saya lebih suka untuk diteruskan apa-apa program yang memperkukuhkan ilmu alat kita. Ilmu alat tak kisah sama ada ulum Quran, usul hadis, usul fiqh, nahwu, semua tu. Maksud saya itu adalah satu ilmu yang penting sebagai kita pelajar syariah, sebagai pelajar Islam maupun bahasa Arab. Itu merupakan satu pelajaran yang penting dan saya rasa perlu untuk diketengahkan dan dimantapkan lagi. Dan insya-Allah ilmu-ilmu lain akan mengikut secara baiklah. Dan dengan cara apa? Banyak program yang tadi Ustaz Farouk cakapkan. InsyaAllah boleh guna cara-cara yang sedemikian. Seterusnya, saya suka untuk meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti usrah ataupun apa-apa yang dipanggil lah liqah mahabbah ke apa ke. Jadi dengan aktiviti-aktiviti usrah ni je lah memberi kita peluang untuk berkumpul sama dengan kawan-kawan, sanak saudara ni kan, untuk kita bincangkan sama ada permasalahan ummah ataupun mata pelajaran ataupun apa-apa saja yang kita boleh bincangkan dalam usrah tu nanti. Dan yang
terakhir untuk poin ni adalah saya suka sekiranya dihasilkan aktiviti ataupun apa-apa program yang melatih kita untuk keluar daripada comfort zone kita yang sama kita duduk. Sebab apa? Sebab kita tak boleh bayang bila kita balik Malaysia nanti orang tanya maksud Al-Quran, lugatan, wastilahan saja. Kita tak boleh nak anggap orang tanya hukum mubtada khabar saja. Tapi pelbagai lagi persoalan-persoalan yang kadang-kadang menggasak kita, pelajar-pelajar dirasat Islamiah dan Arabiah, daripada comfort zone kita. Kadang-kadang kita sampai tak terkata nak menjawabnya. Kadang-kadang tak tercapai di akal persoalan-persoalan itu. Tapi itulah realiti yang terpaksa dihadapi oleh kita sebagai pelajar dirasat Islamiah dan juga luar Arabiah. Dengan cara pelbagai, antaranya macam Faruk kata tadi adalah dengan isu-isu semasa. Saya secara peribadi suka sekiranya ada isu-isu yang berlaku, kita bincang. MH370 bincang terus Al-Mafqud apa hukumnya. Masalah tu bincang terus. Bukanlah kita kata bincang bila timbul isu, tapi bila ada isu, eloklah kita bincangkan. Kerana confirm kadang-kadang bila kita telefon mak ayah kita, terus tanya isu ni berlaku kat Malaysia, apa hukum? Apa hukum? Macam tu kan. Jadi kita kena perkumpulkan lah. Seterusnya mengenai kebajikan, kita maklum, kita tahu dan kita kena tahu bahawasanya persatuan kita tak ada, kita panggil permanent resources. Kita tak ada satu sumber yang berkekalan. Dan oleh sebab itu kita tak boleh menjanjikan sesuatu yang besar. Walau bagaimanapun, kebajikan ahli mungkin maksudnya kita tak ada produk. Kita tak ada produk kita nak jual, kita tak ada. Dan dikhabarkan disebabkan ada beberapa masalah prosedur yang tertentu. Dan menyebabkan ada beberapa yang berputus asa dengan usaha-usaha itu. Tapi macam saya masih lagi tidak berputus asa. Tapi tidaklah kata terus buat. Maksudnya kita perlu kaji dan kita perlu semak kembali prosedur dan sebab-sebab mengapa tak berlaku. Dengan cara kita tanya kepada pakar-pakar ekonomi yang mempunyai ilmu dalam sudut ni, dan kita selesaikan dengan apa yang kita mampu. Sekiranya itu je lah yang kita mampu, maka alhamdulillah itu je lah yang kita boleh buat. Sekiranya tak ada pun, kita akan terus berusaha sehinggalah mampu. Dan dengan cara itu kita bolehlah menjaga kebajikan ahli. Dan kadang-kadang macam saya kata, saya lebih mementingkan kualiti daripada kuantiti. Jadi kadang-kadang maksudnya prinsip saya, tak adalah kita simpan duit macam tu tak guna dalam akaun. Sebab kalau simpan duit dalam akaun pun kita bukan ada dividen, duit tu bertambah kan. Paling-paling tidak kita gunakanlah untuk kebajikan ahli. Tak adalah kita ni, kalau orang Melayu sebab makan minum je. Tak adalah kita isi belanja makan minum je ahli-ahli kita. Tapi mungkin kita boleh bagi kebajikan kepada mereka yang perlu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak duduk tempat diorang yang mana kita tahu diorang menderita, ataupun kadang-kadang seorang-seorang di ujung sana kita mana tahu dia makan ke tidak apa semua kan. Dia nak minta pun malu. Kita pun ignore macam tu. So tak boleh. Sebenarnya kita kena tahu kebajikan ahli-ahli kita. Dan yang terakhir untuk Persima, macam saya kata, gerak kerja Persima tidaklah menghampakan, tidaklah kata tak bergerak langsung. Tapi masalah ni masalah turun-temurun yang interminable lah, yang tidak berkesudahan. Dan hasrat saya adalah sekiranya diberi peluang, saya suka untuk meletak penanda aras ataupun kayu ukur. Sekiranya tahun ini tidak berjaya dilakukan, insya-Allah tahun depan kalau boleh, segala permasalahan kita telah tanya kenapa, apa sebabnya, bukan kita melepas tangan. So kita tanya apa sebabnya tak boleh buat ni, apa sebabnya tak boleh buat ni, kita kaji balik. Dan insya-Allah dalam jangka masa setahun yang akan datang, kita dah serahkan segala permohonan. Dapat tak dapat tu suku kira, maksudnya kita dah serahkan, kita dah usaha, kita lawakanlah. Kerana itu adalah satu benda yang saya rasa penting lah buat ahli-ahli kita. Dan ahli-ahli kita sendiri pun tahu betapa pentingnya benda itu. Jadi setakat tu saja secara ringkas. Allah Ta'ala alam. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Aizat Syimeh atas pembentangan manifesto tadi. Dan saya tengok pula kepada Ustaz Aizat Syimeh ni, kita tengok Ustaz Aizat Syimeh lebih bercakap ke arah mengislahkan pentadbiran BMMM ni pada yang lebih baik. Kalau kita tengok tadi Ustaz Faruk dia ceritakan pasal macam mana nak wujudkan bi'ah ilmiah itu, tapi Ustaz Syimeh pula lebih kepada mewujudkan sistem yang lebih baik kepada BMMM ni.
Dua-dua ada kelebihannya saya tengok. Dan kalau saya disuruh pangkas sekarang, saya pun tak tahu nak pangkas apa. Mungkin saya buat undi rosak lah. Tapi mungkin, tapi ini off record lah. Tapi insyaAllah saya akan pangkas salah seorang daripada mereka. Dan saya rasa mereka ini merupakan satu rival yang sangat orang kata apa, hebat lah. Dua-dua mempunyai orang cakap apa, kualiti, ada kehebatan, ada karisma tersendiri, mempunyai banyak voters. Yang saya yakin banyak voters. Kalaulah disuruh student-student luar negara daripada persatuan-persatuan lain untuk vote, saya rasa penuh dah. Kita punya penuh dah SPR punya ballot box. Sebabnya banyak sangat dah yang nak vote kepada mereka berdua ni. So saya teruskan kepada sesi soal jawab penonton. Kalau ada sesi soal jawab kepada mari. Ada soalan daripada ni, daripada live stream? Kita ada soalan daripada studio. Allahu Akbar. Okey. Soalan ni ditujukan kepada siapa saya pun tak nampak. Tapi soalannya seperti yang kita tahu, persatuan kita tidak berdaftar. So banyak program ataupun sumbangan tidak dapat dijalankan disebabkan atas nama persatuan tidak berdaftar. Jadi apakah cara korang untuk mencapai ke arah persatuan berdaftar? So saya buka soalan ini kepada siapa nak jawab lah. Siapa yang nak jawab? Korang. Kepada dia cakap korang kat sini. Saya tahu siapa yang tanya ni. Korang. So saya buka lah kepada siapa yang nak jawab. Sebabnya tak ada tuju ni. Tak tuju boleh siapa ni. Surat cinta tak ada ni, tak ada nama. Biasa kalau jawab salah seorang saja okey lah kot. Komentar lah. Untuk persoalan pendaftaran persatuan, sebenarnya itu pun adalah hasrat manifesto pentadbiran lama untuk mendaftar. Dan saya rasa lama dah nak mendaftar persatuan. Tapi antara masalah yang mengakibatkan ia terbantut adalah kita masih lagi tak, saya boleh kata kita tak cukup serius lah dalam mencayakannya. Sebabnya kita tak ada timbulkan apa-apa lajnah untuk mengkaji prosedur-prosedurnya. Tapi macam biasa, saya tak kata kita tak bergerak langsung, ada bergerak. Apabila soalan itu ditanyakan, saya terfikir dua. Sebab dia tak hadir mana-mana. Sebenarnya kalau kata daftar, ada kata daftar di Morocco ataupun daftar di Malaysia. Okay. Sekiranya sebab kita tak kaji dengan baik, kita tak tahu lagi prosedur dia nak daftar apa-apa, kita tak tahu lagi secara mendalam. Tapi sekiranya berkenaan dengan pendaftaran di Malaysia, insya-Allah sekiranya kita serius, kita optimis untuk melakukannya, saya rasa AMT akan datang, boleh bincangkan. Dan kalau lah ada AMT yang balik, ALP yang balik, boleh diusahakan dengan baiklah, insya-Allah. Setakat ni Malaysia saya fikir saya rasa tak ada masalah. Tetapi kalau dimasukkan adalah berdaftar di Morocco, macam mana persatuan di negara lain, mereka berdaftar dengan negara-negara tersebut. Tapi di Morocco kita khawatir dengan beberapa perkara. Kerana kita rasa kadang-kadang apabila daftar, mafsadahnya lebih besar. Contohnya apa? Contoh di Morocco mereka menekan institusi swasta dengan segala cukai-cukai, dengan segala yuran kena bayar. Jadi, dan saya rasa ada dah AMT yang berbincang dengan beberapa pegawai kedutaan. Dan jawapannya juga begitu. Kita bukan tak nak berdaftar, dan malah kita tahu kalau kita daftar tu banyak kita kata advantage dengan privilege yang kita dapat sekiranya kita berdaftar. Tapi maka tidak apa tidak, kita pun akan kena bayar lah untuk sekiranya berdaftar di sini. Kalau siapa yang ada buat bisnes di Morocco, tahulah macam mana pedihnya ataupun macam mana cabarannya. Jadi saya simpulkan balik, sekiranya nak katakan daftar di Malaysia, insya-Allah kita boleh cuba, kita boleh usaha sekiranya serius. Tapi kalau berdaftar di Morocco, kita akan kaji balik. Tapi sekiranya perlu, kadang-kadang bayar tu lagi banyak daripada apa yang kita dapat, tambah pula dengan kita punya permanent resources yang tak ada. So saya rasa itu satu langkah yang kurang bijak lah. Dan kita terpaksalah melepaskan privilege tu, tapi untuk masalah yang lebih baik. Okey, so satu maklumat yang bagus. Saya rasakan wacana-wacana yang macam ni sebenarnya perlu diteruskan oleh PMM Media.
sebabnya satu wacana yang bagus. Salah satu cara saya rasa bukanlah hanya untuk pembentangan manifesto calon presiden saja. Mungkin lepas ni sebab saya tengok siri 1 kan. So mungkin dia boleh jadi siri 2 sampai siri ke 100. So dalam setiap siri ni boleh menjadi satu wasilah untuk kita punya lembaga pentadbir untuk berbincang dengan ahli-ahlinya. So mungkin dengan forum-forum yang macam ini, ahli boleh bertanyakan soalan apa masalah yang berlaku dan ahli lembaga pentadbir boleh terus menjawab. Dan benda ini boleh menjadi satu, orang cakap apa, check and balance yang bagus lah untuk persatuan kita. Dan saya cadangkan program wacana ini diteruskan pada masa akan datang. So saya rasa tak ada soalan lagi. Saya minta setiap ahli panel untuk golongkan anda punya manifesto dan bagilah kata-kata semangat ataupun terus cakap undilah saya, angkat spanduk ataupun apa-apa yang diperlukan. Dan saya persilakanlah mulakan dengan Ustaz Farouk. Silakan. Bismillah. Saya kira manifesto hasrat itu cukuplah sekadar tadi. Dan seperti macam awal tadi saya cakap, kalaulah untuk mengenakan saya atau nak apa-apa, tinggalkan hasrat, tinggalkanlah untuk pangkah saya. Dan kalaulah betul-betul yakin untuk saya bawa PMMM ni menjadi nakhoda kepada bahtera AMT dan ALP, so pangkahlah. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa bersama kita. Dan satulah untuk pesanan, saya teringat doa yang Nabi ajar dekat anaknya Fatimah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, peliharalah, ambillah urusanku semuanya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu tolonglah aku. Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, kau ambillah urusanku ni semuanya. Presiden ke, ahli ke, apa ke, kita ambillah urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau biarkan aku menguruskan urusan aku ni sendiri walaupun dengan sekelip mata. Mudah-mudahan kita takut kita urus kita sendiri, jalan sesat yang kita akan pergi. Allah Ta'ala alam. Itu je kot. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penggulungan, macam dah sedia maklum, hasrat ataupun manifesto kami ni, kita tak ada konflik atau isu peribadi kan. Tapi kita tak ada perbezaan apa-apa. Cumanya mungkin ada perbezaan, tapi persamaan ataupun titik persamaan yang saya dapat adalah saya dan Ustaz Farouk, kedua-duanya kami mahukan 1001 kebaikan buat Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi. Jadi saya percaya ahli-ahli PMMM bukanlah ahli-ahli yang pasif untuk menentukan hak mereka untuk mendapat yang lebih baik. Saya percaya kalian semua merupakan ahli akademik dan intelektual yang mampu membuat pilihan yang baik. Maka pilihlah dengan baik, pilihlah dengan hati yang ikhlas dan hati yang redha. Walau bagaimanapun kita tak menjanjikan agar kita akan senang lenang. Pastinya kita akan ada rintangan yang dihadapi. Allah SWT pun berfirman, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah SWT kata macam tu. Jadi sebagai peribadi saya, prinsip saya, kita jangan meminta jawatan, tetapi sekiranya diberi dan tiada ilah untuk kita tidak melakukannya, maka buatlah dengan sedaya upaya. Dan itu adalah prinsip saya daripada dulu sampai sekarang. Sekiranya diberi peluang, sekiranya diberi mandat ini, maka akan dijalankan dengan sedaya upaya lah, atas kudrat dan kemampuan yang saya ada. Allahumma ba'inna min khataya kama ba'atal masyriq wal maghrib. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya terima kasih kepada dua ahli panel kita, dua-dua calon presiden kerusi P01 jawatan presiden Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi bagi sesi perkhidmatan 2014-2015, yang mana pilihan raya kita akan berlangsung pada tarikh 25 Mei kalau tak silap, betul, 25 Mei 2014 ini pada hari Ahad di setiap wilayah anda. Dan saya
saya suka untuk ingatkan bahawa sebenarnya sesi kempen sudah bermula. Namun saya tengok tidak ada lagi kempen-kempen yang berlaku. Mungkin disebabkan kesibukan periksa musim-musim peperiksaan kita menyebabkan kita terhalang. Dan saya pun tak ada masalah tentang tu. Cumanya hangatkanlah pilihan raya ni dengan kempen-kempen seperti mana berlaku di tahun lepas. Dan saya ucapkan terima kasih kedua ahli panel ini yang telah memberikan kita satu clear thought tentang apa yang mereka mahukan untuk pemerintahan kali akan datang. Sama ada mereka naik menjadi presiden ataupun naik di tempat lain ataupun menjadi ahli biasa. Inilah impian mereka, inilah harapan mereka, dan saya rasa kita semua berkongsi harapan yang sama sebagai ahli PMMM untuk melihat PMMM ini menjadi satu persatuan yang berjaya, yang sentiasa menjaga kebajikan ahlinya dan yang sentiasa memberi manfaat terhadap orang lain. So, setakat itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri wacana yang lain yang dianjurkan oleh PMM Media. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet lembak macam ni. Ada komen tak? Ada komen, cuma